Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita menyambung kitab Hidayatul Mutafakkirin. Kita masih lagi berada pada tajuk kewajiban menegur, mencegah dan membetulkan fahaman yang salah dan fahaman yang sesat. Firman Allah di dalam surah Luqman ayat 17, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Artinya, dan suruhlah manusia memperbuat yang baik dan cegahlah mereka daripada perbuatan yang mungkar. Apa yang menghairankan mereka yang berpahaman demikian sudah pun mengetahui apa yang benar dan yang betul sebagaimana yang disuruh oleh syarak, seperti mengenal Allah dengan sifat 20, semayang 5 waktu, puasa Ramadan. Tetapi mereka ini memberikan pelbagai dalih dan alasan dengan yang mengatakan yang demikian itu payah atau dah banyak orang yang perbuatnya. Oleh sebab itu mereka ingin mencari yang mudah sahaja atau yang jarang-jarang, sedangkan yang sebenarnya itulah jalan yang akan membawa kepada kesesatan dan karut marut. Kita boleh tengok tentang orang-orang yang ada ilmu pengetahuan. Walaupun dia faham sifat 20, dia faham tentang ibadat-ibadat yang lain, ibadat wajib yang lain, tapi kenapa dia masih lagi melakukan perkara-perkara sesat atau menjadi sesat? Pengarang kitab ini berkata, sebab dia nak cari jalan mudah. Orang sekarang ni nak cari jalan mudah dan segera. Malah dah nak buat benda-benda ni. Sebab tu sekarang ni banyak benda segera. Mi, kotiau, lemang, ketupat, anak. Ya, anak segera pun ada juga. Jadi semua benda yang sekarang ni orang suka benda yang segera-segera. Termasuklah benda yang senang-senang. Nak benda yang senang-senang. Makan pun tak payah nak masak teruk-teruk, cari benda yang senang-senang. Termasuk yang mereka nak senang-senang ialah dalam bab ibadat. Kalau boleh, tak payah semayang teruk-teruk, kita semayang pakai niat saja. Tak payah nak wuduk, tak payah nak sujud, tak payah. Niat saja nak semayang, semayanglah. Pergi haji ke kampung, dibayar lepas, sudahlah. Tak payah pergi Mekah, kan senang. Ataupun berpakaian yang senang, puasa yang senang. Ada orang yang puasa bulan Syawal je 6 hari. Ya, Cik Luqman dah sarapan. Ya, ya. Ada yang ambil senang puasa bulan Syawal 6 hari sebab dia faham dalam satu hadis Nabi kata siapa yang puasa 6 hari dalam bulan Syawal seolah-olah dia puasa sepanjang tahun. Dia tak payahlah teruk-teruk Ramadan puasa, ambil puasa Syawal udahlah, kata dia. Ini yang kata macam ini bukan orang bodoh-bodoh. Yang cakap macam itu ialah orang yang faham tentang hukum, orang yang mengerti tentang agama. Maka jalan yang mudah ini kebanyakannya jalan yang membawa kepada kesesatan. Semayang cara mudah, semua cara mudah, jawapannya dia akan jadi sesat. Mudah jadi sesat. Mana boleh kita nak faham Islam dengan jalan mudah? Bolehkah kita ambil tapak tangan kita letak di atas buku? Maka segala apa yang ada dalam buku menjerak masuk dalam otak kita pun jadi pandai. Tidak. Dia mesti dengan kesusahan, dengan berbagai-bagai ujian. Baik, sebab itu mereka menyembunyikannya. Dan untuk mengesahkan apa yang disembunyikan itu,
Mereka pun berkata, orang alimlah yang menyembunyikan ilmu. Akhirnya mereka sorok ilmu. Tak nak bercakap tentang ilmu sebab takut jadi susah. Dia tak berani menegur, tak berani bantah. Jiwa jadi lemah. Tahu benda tu haram, tapi tak berani bantah. Sebab apa tak berani bantah? Tak tahulah, masing-masing sendirilah tahu. Mungkin ada kepentingan, maka kita tak berani bantah. Mungkin kalau kita bantah, nanti orang lari meninggalkan kita. Sedangkan dalam Islam, kalau bapa dan mak pun buat salah, kita kena bantah. Bersalah pada hukum, kita kena cakap, ayah, saya tak setuju perbuatan ayah, benda ni berdosa. Walaupun mak kita, bapa kita sekalipun. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihil ilm fala tuti'huma. Jangan ikut. Jangan ikut walaupun mak bapak kita lagi. Apa tak orang yang bukan mak bapak. Maka disiplin ilmu, siapa yang buat salah pun kena tegur. Sebab kita dah ada ilmu, kita sudah ada pengetahuan, kita telah dibebankan dengan ilmu itu, kita telah menanggung ilmu. Tak tegur, tak cegah, maka dikira sebagai syaitan bisu. Tuan-tuan dirahmati Allah, bila kita faham tentang keadaan ini dalam Islam, dalam bab mencegah kemungkaran dan menyuruh orang berbuat baik, merupakan satu alasan ataupun satu tugas untuk semua orang. Bukan kata ulama, bukan kata tok guru, bukan kata jabatan agama Islam saja. Semua orang yang melihat benda-benda itu, jelaslah bahawa mereka sengaja mencari yang karut dan sengaja pula meninggalkan ilmu yang sebenar. Akibatnya, i'tiqad mereka yang sebenar makin berkurangan, manakala yang karut itu pula bertambah. Anda katakanlah kepada mereka bahawa pahaman mereka itu tidaklah salah, kerana mereka sebenarnya jahil tentang yang sebenar, apalagi yang salah. Ada orang jawab pula, dia kata, ustaz, dia orang tak tahu ustaz, sebab itulah dia orang buat macam itu. Dia orang tak tahu alasannya, diberinya alasan tidak tahu. Maka alasan yang tidak tahu, kerana tidak tahu itu, seolah-olah boleh buat benda-benda salah ini, hukumnya tidak diterima. Tidak tahu itu, saya tak tahu ustaz benda ini, lagi salah. Siapa yang mengaku saya tak tahu semayang ustaz, lagi salah. Kerana kata dia, sudah maklum dalam agama, sesuatu yang benar dalam keadaan darurat, seseorang yang jahil tentangnya tidaklah diuzurkan kecuali kufur bagi orang yang mengingkarinya. Sesuatu benda yang dah termaktub, yang sedia maklum dalam agama, kita bagi alasan bahawa kita tidak tahu, maka alasan itu ditolak. Kenapa awak tak semayang? Sebab saya tak tahu. Kenapa tak tahu? Mak saya tak ajar, bapak saya tak ajar. Bukan salah saya, salah keluarga saya. Sebab tu saya tak semayang. Kenapa tak semayang? Pasal tak tahu. Kenapa tak tahu? Parent tak ajar. Habis tu kenapa tak belajar di sekolah? Kenapa tak belajar di masjid? Kenapa tak belajar berguru? CD ada, kaset ada, kitab ada, kenapa tak belajar? Dia kata, tak payahlah ustaz, bukan salah saya, salah keluarga saya sebab tak bagi tahu saya. Alasan macam ini, kejahilan macam ini ditolak agama. Mak bapak tak ajar, kita masih ada guru-guru. Guru-guru tak ajar, kita masih ada kitab buku. Tidak boleh bagi alasan saya tak tahu kerana jahil. Siapa yang bagi alasan macam itu, sesungguhnya alasannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sekarang dah banyak tempat belajar. Tempat belajar di mana-mana pun ada. Mana boleh bagi alasan saya tak tahu. Kenapa awak tak pandai baca Quran? Sebab mak bapak saya tak ajar. Asyik-asyik salah mak bapak, asyik-asyik salah mak bapak. Mak bapak tak ajar itu salah dia betul, tapi salah kita ialah sebab tak belajar. Macam saya balik satu tempat, pergi satu tempat, Satu ibu datang jumpa saya, satu opah nenek umur 70 lebih lah.
Dia kata suami dia sejak daripada kahwin sampai sekarang ni umur 70 lebih pun tak sembahyang. Kebetulan malam tu saya ada ceramah di surau. Jadi dia datang jumpa saya, minta saya ni pujuk suami dia untuk pergi sembahyang. Saya pun pergi rumah dia, tengok dia duduk dengan baju tak pakai kain pelikat, duduk isap okok dam bawah rumah. Rumah kampung, duduk di bawah. Saya nak ambil hati dia pun, saya pun gulung okok daun, cak kerengga dia punya tembakau. Saya kata, Pak Long, malam ni saya ceramah dekat surau, boleh kita datang? Tak apa, Kazimpi pun cukup lah, Pak Long duduk rumah pun boleh dengar. Saya kata, duduk di rumah dengan pergi sana tak clear. Di rumah nak dengar macam mana, Pak Long? Tak apa, dengar, mereka ada mengajar, rumah buka tingkap dengar. Saya kata, jomlah kita pergi, boleh sembahyang. Tak apa, Kazimpi pun tak apa. Taklah boleh kita belajar sembahyang semua. Tak payah. Pak Long daripada muda sampai tua tak nak sembahyang. Ini saya cakap pengalaman. Meninggal dah orang tua ni. Saya kata, jom kita sembahyang. Dia kata, tak mau. Pasal apa kalau tak sembahyang? Mak pak tak sembahyang. Duk suruh kerja. Kami dulu orang susah. Dia budak-budak tu buat kerja cari duit. Jadi mak bapak semua tak ajak apa semua. Sampai lah tak sembahyang. Tak tahu nak sembahyang. Tak apa, tak tahu kita belajar. Tak payahlah, dia tua-tua malu korang. Alah-alah menyeluk perkasan, biar-biarlah. Dia boleh cakap begitu, tuan-tuan. Alah-alah menyeluk perkasan, biarlah. Tak tahu terus pun tak apa. Saya jawablah hati saya, alah-alah terus masuk neraka lah, senang. Tapi tak gamak nak cakap macam itu. Dalam hati dia cakap. Dia boleh cakap, alang-alang tak sembahyang daripada muda sampai ketua, sampai mati pun tak sembahyang lah. Puas hati. Alasannya apa? Mudah. Kami dulu orang susah. Mak bapak suruh kerja daripada kecil lagi nak cari makan. Tak sempat nak belajar. Sampailah ketua pun susah. Tak sempat nak belajar. Maka alasan saya tak sembahyang ni pasal mak bapak tak ajar. Maka ini adalah alasan yang tidak sama sekali diterima dalam agama. Baik. Telah berkata Syekh Khurafi, wa'lam annal jahlu bima tuaddi ilaihi hazihil ad'iyah laisa 'ala Allahi. Ketahuilah bahawa kejahilan seseorang dengan apa yang membawa kepadanya oleh segala dakwaan ini tidaklah menjadi uzur di sisi Allah. Kerana bagi kaedah yang dibangsakan kepada syariat itu menunjukkan atas apa yang boleh mukallaf menolaknya, yang tidak boleh dijadikan hujjah bagi orang yang jahil berkata kepada Allah, orang yang jahil ke atas Allah Ta'ala. Maka orang yang mengatakan bahawa saya tidak tahu, sebab itu saya tak buat, alasan saya tidak tahu ini tidak diterima sebagai uzur di sisi syarak. Kenapa tak puasa? Saya tak tahu cara nak puasa. Macam mana saya nak puasa? Alasan macam ni tak boleh. Kejahilan macam ni tidak boleh. Wajib belajar. Sebab tu dia jadi fardu ain. Mana boleh excuse. Excuse me boleh lah. Saya tak reti haji, sebab tu saya tak pergi buat haji. Kena belajar. Jangan bagi alasan, kenapa kamu tidak pergi haji sedangkan kamu dah mampu pergi haji? Saya tak pandai nak tawaf, sebab tu saya tak pergi. Salah. Kenapa kamu tidak menutup aurat ketika hidup di dunia? Sebab saya tak pandai pakai tudung. Kadang-kadang pakai telondeh, kadang-kadang pakai ke belakang, kadang-kadang pakai ke depan. Senang-senang tak payah pakai lah, tak tahu nak pakai, kata dia. Tidak boleh bagi alasan tidak tahu. Di sisi Allah, jahil dalam syariat tidak diterima sama sekali. Baik, kemudian thumma qala, na'am, al-jahlu alladhi la yumkinu al-mukallaf dafa'ahu bimuqtudil 'adah. Ya, memang benar. Jahil yang tidak boleh mukallaf menolaknya kira-kira dengan dikehendaki oleh adat itu, yakunu uzran, adalah menjadi keuzurannya seperti ia berkahwin. Kamalau tazawwaj ukhtahu yazunniha ijnabaihi
waslu hadzal fasad ad-dakhil 'ala al-insan fi hadhihi al-ad'iyah innama huwa al-jahlu fahdharu minhu wa harasu 'ala al-'ilm fa huwa an-najah kama anna al-jahlu huwa ad-dhalal. Seperti satu orang laki-laki katanya yang diterima oleh syarak, yang tak berdosa ialah kejahilan yang langsung tidak tahu dalam bab kesilapan. Contoh, seorang laki-laki berkahwin dengan seorang perempuan. Dia kahwin dengan perempuan, dia tak tahu perempuan itu adalah anak adik sesusunya. Dia tak tahu, memang tak tahu langsung. Dia daripada kampung datang Kuala Lumpur kerja, kahwin dengan satu perempuan. Kemudian datang mak susunya daripada Johor datang, minta maaf lah, mak tak dapat datang kenduri kahwin kamu, sebab mak pun kahwin di Johor. Mak susunya pun kahwin juga, umur 60 lebih dah mak susuan ni. Mana menantu mak ni? Jadi ditunjuklah, inilah menantu mak, kata anak susuan tadi. Apa khabar makcik? Khabar baik nak. Duduklah makcik buatkan kopi. Ni cerita apa? Pendekar Bujang Lapuk. Ya, tuan-tuan ingat tak cerita? Tak ingat? Ya. Jadi berkenal-kenalan. Anak orang mana? Saya orang Kuala Lumpur juga makcik. Kuala Lumpur di mana? Makcik pun duduk kat Kuala Lumpur juga, dekat Ceras. Ceras dekat taman apa? Sudah. Dekat Taman Maluri. Oh, ya ke? Seksen berapa pula dah? Seksen pula dah. Maknya kerja apa? Bapaknya kerja apa? Dulu makcik dulu, mak dulu mengasuh anak Pak Mat Tempe. Isteri Pak Mat Tempe tu nama Tipah, tertipu. Iyalah, kata dia. Sayalah anak Pak Mat Tempe. Sayalah anak pada makcik Tipah tertipu. Maka kata makcik mak saudara ni, kamu ni anak susu aku. Sudah. Samalah dengan suami kamu pun anak susu aku. Ini dia tuan-tuan. Rupanya mereka ni tak boleh kahwin, tetapi dah berkahwin. Sebab tak tahu langsung-langsung. Kejahilan macam ini dimaafkan, tak berdosa, tetapi wajib dipasahkan, difarakkan. Tak berdosa. Nampak macam mana Ustaz? Tak tahu. Kena pisahkan. Tapi tak ada berdosa. Kejahilan macam inilah yang dimaafkan. Kejahilan macam ini, tak tahu langsung. Tuan-tuan tak tahu langsung benda itu, tapi dah buat. Apa nak buat? Batalkan pernikahan, tak jadi suami isteri dah, jadi adik-beradik susu. Maka dosa perbuatan itu tidak ada. Sebab jahil. Jahil yang tak diterima alasan tadi, saya tak tahu semayang. Sebab apa tak tahu semayang? Sebab mak bapak saya tak ajar. Bukan salah saya, salah mak bapak saya. Yang ni tidak diterima. Baik, ini dua peringkat kejahilan. Satu peringkat yang pertama ialah kejahilan yang tidak tidak diterima Tuhan uzurnya. Peringkat yang kedua jahil ialah peringkat yang dimaafkan kerana tak tahu sungguh benda itu. Ini dia. Kita tengok ya, jahil kita sekarang ni letak di mana? Jahil kita sekarang letak di mana? Kalau jahil kita, sengaja kita tak tahu, sengaja tidak mau ambil tahu, maka jahil yang macam itu tidak diterima. Kita bertanggungjawab atas ibadat kita yang kita buat, yang salah atau yang tidak betul, atau ibadat yang langsung kita tidak buat. Baik. Maka kata dia, wahrasa 'alal ilm, dan berebut-rebutlah kamu untuk menuntut ilmu. Wahrasa, dia kata innamal huwal jahlu fadharu minhum, sesungguhnya yang akan merosakkan ini ialah jahil, maka takutilah daripada kejahilan tersebut. Fahzaru minhu, takutlah jadi jahil, dan elaklah daripada jadi jahil. Kerana dengan banyak jahil ini, banyaklah kerosakan yang akan berlaku.
wahrasa 'alal 'ilmi, dan berlumba-lumbalah kamu atas ilmu agama. Haloba dalam ilmu agama. Tak cukup-cukup mengaji. Semalam datang mengaji, subuh datang mengaji, kuliah duha datang mengaji. Haloba, tak berhenti-henti datang mengaji. Ini dikatakan wahras. Ihras 'alal 'ilmi. Berlumba-lumbalah kita dalam bab menuntut ilmu. Tidak ada istilah penat, tidak ada istilah lugu ataupun jemu, tidak ada istilah pedak dengan mengaji. Walaupun ilmu tu kita dah tahu, tapi dia dianggap sebagai ulang kaji. Apatah lagi ilmu yang belum kita tahu, yang baru kita nak tahu. Berebut-rebutlah kita di dalam menuntut ilmu, kerana fahuwan najah, dia adalah satu lambang kejayaan, menjadikan kita selamat. Kama annal jahl huwa dhalal, sebagaimana jahil menjadikan kita sesat. Dengan sebab kita jahil, kita sesat. Dengan sebab kita berilmu, kita selamat. Nak selamat, berilmu. Berapa banyak orang yang semayang tidak selamat sebab dia tak berilmu dalam semayang. Banyak orang yang ambil wuduk, tak diterima wuduknya sebab lari niatnya. Dia ambil wuduk, dia sapu muka. Bila dia sapu muka, dia cium tangan dia, bau ikan. Semalam pergi mancing, siang ikan, bau ikan di tangan. Bau pula dah. Dia pun niat ambil basuh tangan. Dalam basuh tangan itu dia sudah bertukar niat. Dia tukar niat pula. Dia basuh, nak bau hilangkan bau ikan di tangan dia. Dia cium lagi sekali. Dah tak ada bau ikan. Dia pun basuh kepala pula. Niat dia pada masa itu bukan lagi basuh tangan. Niatnya sudah bertukar menghilangkan bau ikan di tangan. Bila batal saja wuduknya sebab bertukar niat, maka tidak sahlah sembahyang. Dan alasan saya tak tahu tak boleh tukar niat, Ustaz. Saya tak tahu. Bukan salah saya, Ustaz, saya tak tahu langsung. Salah kamu juga sebab kamu tak belajar. Pasal tak belajar benda itu. Jangan bagi alasan saya tak tahu. Kesilapan dalam bab tak apa. Kalau setakat tak tahu siapa Perdana Menteri Venezuela, tak apa, lantak je lah. Tak jadi hal langsung. Tetapi kalau tak tahu dalam bab agama, tak boleh diterima alasan. Dia tak boleh diterima alasan. Baik, berkata Syekh Ibn Hajar dalam kitabnya Al-A'lam, yang dinakalkan oleh imam mengenai segala ulama usul, sesiapa yang berkata dengan kalimah murtad dan dia ada qasad hendak menyembunyikan daripada orang yang mendengarnya, sama ada zahir atau batin, maka hukumlah murtad hukumnya. Siapa-siapa yang cakap dalam hati sekalipun, dia kata Tuhan dia Hindu, orang lain tak dengar, dia lalu dekat tokoh Hindu di Batu Kep tu, dia kata betul yang ni Tuhan. Dalam hati berkata-kata, entah-entah gamaknya yang ini ikut Tuhan ya. Murtad dia walaupun dalam hati. Murtad walaupun dia tak zahirkan kata-kata itu di luar. Ataupun dia baca Quran, atau dia dengar ceramah agama. Ustaz tu kata, kita ni kalau nak selamatkan daripada fitnah, dah sampai masanya kita melaksanakan hukum mengikut hukum Islam, hukum Al-Quran. Potong tangan, rejam, sebat dan sebagainya. Maka dalam hati dia berbisik, haralah negara kalau ikut macam itu. Orang lain tak dengar, dia seorang je bercakap. Murtad dia, kerana meragui satu-satu ilmu, satu-satu ketetapan yang telah ditetapkan oleh agama. Apatah lagi kalau dia zahirkan kata-kata. Kamu semua nak mampus kalau kita laksana hudud, semua orang tangan kudung, kamu nak mampus, tak sesuai hukum itu, maka murtad dia. Sama ada dilafazkan pada mulut atau dikatakan dalam hati. Sebab perkara iman itu ialah pengakuan di dalam tasdik di dalam hati.
kepercayaan dalam hati. Kalau dalam hati tak percaya pada Tuhan, nak mengaku Islam apa? Nak mengaku iman bagaimana? Baik, berkata Syekh Ibn Hajar, amatilah betul-betul masalah ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kamu tentang kebanyakan segala masalah. Kerana kebanyakan masalah itu datang daripada berbolak-balik di dalam hati. Banyak orang munafik berbolak-balik dalam hati menjadikan dia munafik. Nak sedekah ke tak sedekah, nak sedekah ke tak sedekah, berbolak-balik, ruddan, tolak balik. Sedekah ajalah, nanti orang nampak bagus juga. Ni berbolak-balik. Nak datang ke tak datang, nak datang ke tak datang kan? Kalau tak datang kan tu imam tak nak datang kenduri pula, datang je lah. Maknanya niatnya sudah banyak bertukar. Bila lalu depan tokoh Hindu, duk tengok Hindu duk sembah petang-petang, pakat duk menyanyi. Kalau orang sing pula duk menyanyi pula. Ya, kalau sing menyanyi sedap lagu dia tuan-tuan. Dum mere dum duk menyanyi. Ya, hari Rama duk menyanyi. Hari Rama, hari Krishna. Kita berlalu nengok puak-puak sing tu dengan pakai serban duk menyanyi. Dalam hati tasdik, tah betul ke agama demo ni? Ada perasaan macam itu je tuan-tuan. Ibnu Hajar kata keluarlah dia daripada agama. Kenapa boleh jadi macam itu? Kerana jahil. Ilmu boleh kita bataskan, membataskan, membezakan mana dia sesat, mana dia tidak sesat. Dengan sebab tidak ada ilmu, yang sesat jadi elok, yang tak sesat jadi tak elok, yang betul jadi tak elok. Cuba tengok orang yang tidak berilmu. Dia tidak kenal mana dia manikam, mana dia kaca, mana dia mutiara, mana dia intan. Tetapi kalau orang yang berilmu, manikam ni, dia boleh tahu, jauhari ni dia boleh tahu mana dia yang dikatakan intan, mana dia berlian. Dia tengok saja pun dia tahu dah. Bila manusia tidak ada berilmu, gajinya habis dibagi kepada guru yang dia anggap sebagai wali. Berbelah-belah ribu sebulan bagi kat tok guru yang menyesatkan dia. Hutang bank lagi bagi kat tok guru. Tok guru kereta kat 4 buah, 5 buah bagi. Sesat. Sedangkan ajaran sesat. Kenapa jadi macam itu? Kerana tidak ada ilmu yang membataskan dia. Kenapa tidak ada ilmu yang membataskan dia? Sebab dia mengaji nak segera. Macam yang saya sebut awal-awal tadi. Mengaji segera. Pandai segera. Ibadat segera. Mi segera. Ketupat segera. Kuimpit segera. Sate segera. Nak jadi mengaji pun nak segera juga. Dia tidak mahu melalui level-level itu. Kita mengaji pun daripada level kita yang rendah, tadika, pasti, taska. Baru tahun 1, baru naik UPSR, baru naik PMR, baru naik SPM. Tingkatan 6, diploma, ijazah dan sebagainya. Ini terus nak melangkau kepada peringkat sarjana, master, PhD terus. Tak ke haru nama dia. Dalam agama pun dia ada step. Bukan manusia ni boleh melangkau. Agama ni tak boleh kita pergi langkau, tinggal yang di bawah. Agama kena ambil satu. Kalau tuan-tuan ambil di bawah dan ambil di atas, tengah-tengah tuan-tuan tolak, tuan-tuan tetap dikira sebagai jahil, walaupun ada di atas itu. Baik, kita masuk erti yang ketujuh. Sifat Allah yang ketujuh, iaitu qudrah. Qudrat maknanya berkuasa. Qudrat ini termasuk dalam sifat-sifat ma'ni. Kalau sebut sifat qudrat, kita akan sebut iradat. Qudrat, iradat. Qudrat, iradat. Iradat, qudrat. Sifat qudrat ni orang panggil sifat ta'alluq. Sifat ta'alluq. Mulai bulan ni kita akan belajar sifat-sifat ta'alluq. Ta'alluq yang mula-mula asas, ta'alluq ada 2. Ta'alluq suluhil qadim, ta'alluq tanjizi hadis. Kalau sempat hari ni kita baca 2 ta'alluq ni saja dulu.
Daripada tanjizi hadis, ini pula terbahagi kepada 7. Daripada 7 sifat ta'alluq ni pula terbahagi kepada 8 sifat ta'alluq. Daripada 8 sifat ta'alluq ni pula dia pergi kepada pula ada 6 sifat ta'alluq. Dah ta'alluq pening tuan-tuan. Lama-lama baliklah. Ya, ni sifat ta'alluq. Tambah pergi baca kitab lama macam ni pula lagi pening. Kalau badan mengantuk semalam lambat tidur, mai pula baca sifat ta'alluq pula, aduh pening kepala. Jadi saya ambil 2 sifat ta'alluq dah pagi ni, supaya tuan-tuan tak pening. Okey, supaya tak pening daripada 18 sifat ta'alluq yang kita nak baca ni. Baik, kudrat apa makna? Kudrat maknanya berkuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkuasa. Kalau Allah Ta'ala kata nak buat bumi ni sehari semalam, boleh. Kalau Allah Ta'ala kata nak buat bumi ni 1 minit pun boleh, 1 saat pun boleh. Tapi kenapa Allah kata fi sittati ayyamin, dibuat dalam tempoh 6 masa? Kalau Allah yang maha berkuasa pun menciptakan langit dan bumi dalam tempoh 6 masa, pun ada step, tingkat, darjat. Kenapa kita yang tak berkuasa ni nak buat kerja semua cepat-cepat melangkah, nak mengharapkan keputusan yang baik dalam masa yang segera? Allah Ta'ala pun buat 6. Fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy. 6 masa. Ada kata 6 hari, ada kata 6 step, ada kata 6 modul. Tapi dalam Quran tersebut 6 hari. 6 hari itu 6 apa? Ada kita tak dapat tahu apa maksud 6 hari itu. Bukan bermakna Allah Ta'ala menciptakan bumi dan langit dalam tempoh 6 hari ni Allah lemah sampai 6 hari baru siap. Tidak. Nak menunjukkan bahawa Allah sangat teliti, dan Allah mengharapkan juga kita pun menjadi teliti, mengkaji. Bila kita meneliti, mengkaji, maka kita akan dapat satu jawapan yang dipanggil iman. Tuan-tuan buka dalam surah Yasin, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Ayat berapa tu? 77. Allah tanya awalam yara. Satu lagi ayat 71. Ada berapa kali awalam dalam surah Yasin? Satu awalam yaral insan. Satu lagi tak dengar. Ada berapa alam dalam surah Yasin? Allah soal dengan soalan. Adakah kamu tidak melihat? Adakah kamu tidak melihat? Adakah tidak melihat mereka? Adakah kamu tidak melihat? Adakah mereka tidak melihat? Allah soal apa? Yaral insan. Yara. Allah soal dengan yara. Kamu tak tengok ke? Kamu tak tengok ke? Kamu tak tengok ke? Apa makna yara? Adakah kamu tidak tengok dan tidak memerhatikan? Dia ada 2. Satu nazara. Nazara tengok aja. Unzur, tengok. Unzur, tengok. Tapi kalau Allah sebut yara, tengok dan fikir, tengok dan kaji. Bila 2 benda ini, tengok dan kaji, kita buat 2 benda ini, kita akan dapat yang nombor 3, iaitu dipanggil sebagai iman. Bila manusia cuma tengok, tak mengkaji, iman takkan dapat. Iman takkan datang. Kalau dia Islam pun, dia Islam saja, dia tak boleh jadi beriman. Saya beriman Ustaz? Belum, kamu baru Islam. Saya beriman Ustaz? Tak, kamu baru Islam. Beriman lain. Beriman tinggi darjatnya. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang iman.
Berapa kali ayat tentang iman. Allah Ta'ala sebut in kuntum mu'minin, jika kamu benar orang beriman. Allah tak sebut in kuntum muslimin. Kalau kamu orang muslim, tidak. Allah sebut in kuntum mu'minin, jika kamu orang beriman. Pakai Quran. Kalau betul kamu orang beriman, laksanakan hudud. Sebab itu Allah sebut ya ayyuhallazina amanu. Dia tak sebut ya ayyuhallazina muslim, wahai orang-orang Islam. Tidak. Allah sebut wahai orang-orang beriman. Jadi bagaimana nak dapat tahap iman? Kena memerhatikan kudrat Tuhan, kuasa Tuhan. Yang kedua kena fikir. Tuan-tuan ambil teropong, duduk di atas bumbung, teropong bintang, tengok bintang. Bila tengok bintang, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Yasin pun ada tentang ayat bintang. Dalam surah As-Saffat pun ada ayat bintang. Surah Saffat juzuk 23. Apa ayat dia? Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Kami hiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Kami hiasi langit dunia dengan kawakib, dengan bintang-bintang. Dihiaskan langit dunia dengan bintang, kawakib. Maka setiap benda yang menarik-menarik, semua disebut bintang. Dia tak sebut matahari. Kalau kita jadi penyanyi, bintang seni. Kalau kita jadi popular, bintang popular. Ada dia sebut matahari popular, anugerah matahari popular. Tak ada. Dia sebut anugerah bintang popular. Kalau kita jadi ahli sukan, bintang sukan. Ada dia sebut bulan sukan. Tak ada. Bulan sukan jadi bulan sukan pula. Dia tak ada sebut bintang ni, tuan-tuan. Ialah benda hak cantik-cantik je. Maka Allah hiaskan bintang di langit sebagai perhiasan. Kalau kita kaji bintang saja, kita akan fikir, kenapa bintang itu berkelip, kenapa bintang itu tak berkelip. Kita tengok bintang, semalam ada kat sini, hari ni tak ada pula, ke mana dia pergi. Kita tengok buruj, kita tengok ini, kita tengok ini. Kalau kita tengok dan kita kaji, siapa buat bintang ni, maka dia akan dapat iman itu. Sebab tu orang bila tengok bintang di langit, bintang-bintang di bumi ni tak main lah. Dia tengok bintang di langit cantiknya, dia tengok bintang yang ada tepi dia, Allah tak ada lawan di atas, lagi lawa di atas. Kita ingat dia tengok bintang, rupa dia mengendap. Pun ada juga teropong jiran rumah dia. Tengok bulan tu pun cantik. Malam-malam tengok bulan, walaupun bulan tu kita nampak macam ada jerawat, sebenarnya bulan tu cantik. Tambah bulan mengambang, cantik. Duk teropong cantiknya bulan, ya Allah. Tiba-tiba berkibar-kibar bulan. Bukan bulan daerah, silap. Dia kawan nak perasan bulan, dia tengok rupanya daerah, silap dia. Bila kita mengkaji tentang benda-benda ini, ciptaan Tuhan, kita akan dapat tanya aja, tanya siapa buat. Lepas tu kaji. Takkan dia jadi sendiri dia? Boleh tahu pula planet ini 20 tahun sekali baru muncul, planet ini 30 tahun sekali baru datang, planet ini pula 100 tahun baru pusing. Boleh suka, dan betul pula sukatan itu. Bintang ini telah keluar 30 tahun yang lepas, 21 Jun 30 tahun yang lepas, 78 dah keluar. Bulan ini pun juga akan keluar balik 21 Jun 2008. Pukul berapa? Pukul 9 malam. Pakak duk tengok, tu dia nampak planet Mushtari. Lepas tu teroponglah sampai besok pagi, sampai 4-5 hari teroponglah dia, tak ada arah. Dia pergi ke mana? Tunggu 30 tahun balik, dia akan pusing, dia akan jumpa di situ balik.
Siapa yang pi aturkan benda ni elok-elok ni tuan-tuan? Yang ni yang Allah suruh kita kaji. Cuba tengok matahari. Sekarang jam 10 pagi. Nanti jam 12 tengah hari. Matahari duduk situ. Nanti petang turun sikit. Malam langsung tak ada. Begitulah kehidupan matahari. Dan kita perhatikan dengan kehidupan kita. Sebelum kita, bapa kita. Sebelum bapa kita, tok wan kita. Sebelum tok wan kita, sebelum tok wan, nyang kita. Sebelum nyang, nyek kita. Sebelum nyek, monyet kita umpamanya. Orang Perak sebut monyet, bukan monyet. Nyek kita, cik kita, tok wan kita, tok kita, semua itu pernah tengok matahari. Tok wan kita, cik, orang Batu Korang sebut cik. Nyek kita, nyang kita, semua pernah tengok matahari. Tetapi nyang kita, cik kita, tok kita, semua dah mati. Matahari masih wujud. Tok kita pernah tengok matahari. Tok wan kita pernah jemur padi dengan cerah matahari. Nenek kita, opah kita pun pernah sedia kain di bawah pancaran matahari. Tetapi semua yang kita sebut tadi, semua dah mati. Yang belum mati matahari. Yang akan mati lepas ni kita. Matahari hidupnya jutaan tahun, tidak pernah bantah Allah. Kita yang akan mati bila-bila masa, kenapa selalu bantah Allah? Kalaulah kita kaji matahari dengan kita ya. Tok wan kita pernah hidup bawah matahari yang sama. Tok wan kita sudah mati. Tapi matahari tetap keluar dan masuk. Itulah kerjanya. Tak pernah bantah perintah Allah pada matahari. Kita tak lama hidup, kenapa nak bantah? Pada matahari saja dia boleh datang keimanan. Kerana pada matahari itu ada tanda-tanda kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia terjun di dalam laut, dia menyelam dalam laut. Ada orang yang gila menyelam, sanggup datang daripada Finland, Switzerland, segala land datang, masuk Cameron Highland datang, turun di Pulau Payar di Sabah, tambang bah, tambang tiket, sampai terbang naik bot, panas, tengah-tengah panas, terjun, duduk dalam laut sejuk. Apa dia buat? Nak pakai topeng, nak pakai gas, nak pakai baju lagi, nak pakai kaki itik lagi. Banyak kerja sungguh. Tapi siapa yang dia minat sangat? Nak kena ambil lesen lagi, baru boleh menyelam dalam laut. Dia menyelam tu pasti ada kepuasan di dalam menyelam itu. Kerana dia lihat di dalam lautan-lautan itu satu kekuasaan Tuhan, kudrat Tuhan yang maha tinggi. Ikan yang berbagai-bagai kala, rupa dan bentuk, lagi lawa daripada atas muka bumi. Kita tengok baju kita pagi ni lawa, tapi bila terjun dalam laut, tengok baju ikan, lagi lawa. Cuba tengok baju ikan, badan dia, ya Allah, cantiknya. Kita ingatkan ikan, rupanya batu. Kita ingatkan batu, rupanya ikan. Duk diam je. Bila ikan kecil lalu dekat dia, dia ngap. Dia makan ikan. Loh, ikan ke? Rupanya ikan, tapi nampak macam batu. Cantik sangat. Siapa yang buat benda-benda itu? Siapa yang bagi makan? Ikan yang beribu-ribu ekor sekali berjalan, berkawan-kawan tu beribu, tak pernah aksiden pun. Ikut, kena ikut. Cuba tuan-tuan tengok ikan. Dia buat U-turn kap, bila kita kejar dia buat, kena. Tak aksiden tuan-tuan. Tak ada berebut pun jalan. Rupanya bila manusia kaji tentang ikan tu, dia ada sensor di belakang. Ikan tu dia ada menghantar frekuensi. Ikan depan dengan ikan belakang, dia boleh tahu. Sebab tu tak belagak. Kalaulah manusia boleh wujudkan frekuensi pada keretanya, sensor pada keretanya, insya-Allah dia dapat menjarakkan, dapat mengelakkan berlakunya aksiden.
Sebab tu kita dah buat reverse sensor. Ini. Boom. Ya, umpamanya. Jadi kalau kita tiru sistem tu, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kaji, ambil benda itu dan bawa dalam kehidupan dunia. Bukankah Allah Ta'ala kata kepada kita, allazi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Kami jadikan kepada bumi ini, kepada kamu bumi ini, allazi ja'ala lakumul arda firasya, sebagai satu hamparan. Firash, segala yang Allah cipta ni semuanya untuk kita, cuma kita tak mau ambil. Allah sebut allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara. Kami jadikan kepada kamu daripada pokok-pokok hijau itu api. Fa idza antum minhu tuqidun. Daripada situ kamu boleh membuat nyalaan api daripada pokok yang berwarna hijau. Allah tak sebut pokok tu mati baru nak jadi kayu api. Allah kata tengah daun hijau. Akhdari nara. Akhdar hijau, nara keluar api. Kenapa tak majukan sumber api yang boleh terbit daripada pokok-pokok hijau? Kenapa yang kita nak bergantung pada petroleum semata-mata? Ingat Allah Ta'ala jadikan kita ni hidup untuk buat kereta ni, motosikal, lori apa semua ni minyak saja kan? Ingat minyak saja ke? Kalau minyak saja sumber alam untuk kita menggerakkan kereta, alangkah miskinnya Tuhan. Sampai satu bahan saja untuk menggerakkan kereta, Tuhan tu miskinlah. Sedangkan kita belajar dalam sifat 20, Tuhan tu maha berkuasa, maha kaya. Minyak boleh. Kalau tak ada minyak di laut, ambil minyak daripada pokok warna hijau. Carilah pokok tu. Apa pokok yang boleh jadikan api? Sekarang dah buat dah kelapa sawit. Daripada kelapa sawit boleh menjadi nyalaan bakar, ya, bahan bakar. Majukanlah sistem kelapa sawit. Jangan buat minyak masak saja. Buatlah biodiesel elok. Dulu ada juga iklan dalam TV kan, kawan tu naik kereta, minyak habis tengah ladang kelapa sawit. Datang satu orang ketuk, encik perlukan minyak. Tengah nganga dia, mana ada minyak daripada ladang ni. Rupanya dia punya pam tu daripada pokok sawit. Tu tengok tak tu iklan tu? Sekarang iklan tu dah hilang, ruyuk lah. Kita ni sekejap-kejap aja semangat. Hari ni kita baca dalam paper, ya, penggunaan hidro, tu minyak campur air. Bukankah Allah dah sebut lama dah dalam Quran, setiap sesuatu ini hidup dengan air? Kenapa tidak dimajukan air sebagai bahan bakar? Allah dah kata dah, setiap sesuatu itu akan hidup dengan air, termasuklah enjin kereta. Tapi Allah tak sebutlah enjin kereta. Allah dah kata dah, tiap-tiap sesuatu punca hidupnya adalah daripada air. Orang Jepun kaji benda ini. Bila dia kaji bahawa enjin mampu memberi tenaga, air mampu memberi tenaga, air mampu menggerakkan apa-apa pun, generator ke, apa-apa generasi pun boleh hidup dengan air. Bukan setakat generator boleh hidup dengan air, generasi pun terjadi dengan air. Generasi manusia pun wujud dengan air. Tuan-tuan cuba tengok, orang dulu-dulu menghidupkan sumber tenaga dengan turbin. Air menolak, akhirnya menjana kuasa elektrik hidro. Kenapa sistem air yang begitu murah, percuma Tuhan bagi, kenapa tidak digunakan untuk memajukan bidang elektrik? Kenapa nak ambil gas dan barang batu untuk memajukan elektrik? Sedangkan gas kosnya tinggi, arang batu kosnya tinggi.
Bila diambil arang batu dan gas untuk menjalankan urusan penjanaan elektrik, maka secara tidak langsung elektrik juga akan jadi mahal. Bukankah kita dah ada air? Kenapa tak digunakan empangan untuk menjalankan elektrik? Kenapa kita buat perjanjian dengan syarikat-syarikat tertentu nak menggunakan sumber elektrik daripada bahan api, gas dan arang batu? Untuk apa perjanjian ini? Tidakkah boleh dikaji semula supaya tak wajib beli daripada pengeluar tenaga bebas yang membekalkan sumber elektrik? Kenapa tidak digunakan air? Allah sebut dalam Quran air. Kita ada empangan air di Cameron Highland, tetapi sekadar dihidupkan untuk tak nak bagi berkarak aja. Kita tetap beli elektrik daripada pengeluar elektrik secara bebas, kemudian kita jual pada rakyat dengan harga yang mahal. Sedangkan kita ada sumber yang murah, iaitu air. Ini benda yang kita kena kaji. Allah sebut dalam Quran, air boleh menghidupkan enjin kereta. Bukan maknanya pergi ambil air, pergi bubuh dalam tangki itu. Air ni nama saintifik dia ialah hydrogen. Tukarkan daripada air kepada hidrogen dan digunakan gas hidrogen untuk menjalankan enjin kereta. Dan bila enjin kereta itu dihidupkan daripada gas hidrogen, dia akan membakar dan akan keluar air. Ini sistem yang Allah Ta'ala ajar pada kita. Air itu untuk digunakan bahan tenaga. Kalaulah manusia ni kata petroleum semata-mata untuk menjalankan enjin dan sebagainya, alangkah miskinnya Tuhan, lemahnya Tuhan, sampai nak bagi dekat hamba yang Allah ciptakan, makhluk yang Allah ciptakan bergantung pada minyak sepenuhnya. Tidak. Allah sebut dalam Quran peranan air. Allah sebut dalam Quran peranan pokok warna hijau. Allah sebut dalam Quran peranan batu. Peranan batu pun boleh menjadikan tenaga yang hebat, seperti yang Allah Ta'ala sebut di dalam suratul Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bukankah Allah Ta'ala sebut dalam ayat itu, tarmihim bihijaratin min sijil, direjamkan tentera-tentera Abraha daripada batu-batu yang bernama sijil. Bila turun saja batu itu ke atas tentera Abraha, mereka menjadi hancur macam daun yang dimakan ulat. Menunjukkan bahawa batu itu mengandungi satu tenaga yang boleh memusnahkan orang. Bukan setakat batu yang boleh dijadikan bom. Batu itu juga kalau dikayakan dia, batu itu boleh menjadikan sumber hidroelektrik yang sangat hebat. Maka batu itu disebut sebagai uranium. Ini yang di Iran sedang bangunkan sekarang, pengkayaan uranium. Dalam Quran Allah sebut tentang batu yang boleh menjadi tenaga untuk manusia menjadi maju, menggerakkan elektrik, menggerakkan kilang, menjalankan kemajuan daripada sumber uranium. Sebab itu Amerika cukup takut apabila Iran nak memajukan uranium. Kerana Amerika nak Iran dan negara-negara pengeluar minyak menggunakan sumber minyak sepenuhnya dalam memajukan negara. Jangan guna sumber lain. Bila minyak dah habis, dikorek, disedut, maka pada masa itu Amerika adalah negara tunggal yang akan membekalkan minyak di seluruh dunia dengan harga yang sangat tinggi. Biar umat tidak tahu tentang uranium, biar umat tidak tahu dengan teknologi nuklear. Sebab itulah dibantah habis-habisan negara Islam yang nak memajukan teknologi nuklear. Sebab dia nak penguasaan dan pergantungan negara-negara Islam terhadap Amerika. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah makna kudrat Tuhan. Saya baru sebut pada tuan-tuan petroleum. Saya baru sebut tuan-tuan minyak yang daripada pokok berwarna hijau. Saya juga sebut kepada tuan-tuan teknologi air. Saya juga sebut pada tuan-tuan teknologi batu yang boleh dikembangbiakkan, dimajukan sebagai sumber untuk menggerakkan kemajuan dalam sesebuah negara. Persoalannya,
Al-Quran yang dah berusia 1400 tahun sejak diturunkan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di manakah setakat ini pengamatan, pengkajian dan penelitian yang kita buat? Adakah kita semata-mata menganjurkan musabaqah saja? Sedangkan saya dah sebutkan tadi, nak jadi hebat kita kena ada dua benda: tengok dan kaji. Bila kita tengok dan kaji, maka kita akan jadi yang dipanggil sebagai beriman, yakin kepada Allah. Bila kita jadi manusia yang hebat, yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 10 jabatan. Nabi Muhammad ketika duduk di Madinah menjadi khalifah, menjadi rasul, merangkap khalifah pada masa itu. Rasul ada 10 jabatan yang Rasulullah buka. Di antara salah satu jabatan yang Nabi buka ialah jabatan pertanian. Kita sebut sekarang ni Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Dan Menteri Pertanian pada masa itu ialah seorang sahabat Nabi yang bernama Huzaifah Al-Yaman radhiyallahu anhu. Merangkap setiausaha sulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah setiausaha sulit Nabi, tempat simpan rahsia Nabi, dan dia juga adalah menteri hal ehwal pertanian yang menjalankan kerja-kerja pertanian di Madinah. Siapa kata Nabi Muhammad ni tidak mentadbir dengan baik? Siapa kata Nabi Muhammad tidak ada jabatan? Tidak ada ketua-ketua jabatan. Nabi Muhammad ada jabatan ketenteraan ya. Nabi Muhammad ada jabatan luar negeri. Kita sebut sekarang Kementerian Luar Negeri, Wisma Putra. Nabi Muhammad ada jabatan pertanian. Apa yang Huzaifah Al-Yaman buat? Memajukan pertanian. Maka pada masa itu pertanian yang maju ialah percantuman benih, perkahwinan benih, pendebungaan benih, menghasilkan benih-benih kurma yang bagus-bagus, yang subur-subur, yang besar-besar, yang boleh menghasilkan kurma yang lebat sepanjang tahun. Ini bentuk pertanian pada zaman Rasulullah. Bumi kita Malaysia adalah bumi yang sangat subur. Bumi yang tak subur pun bila tanam boleh hidup. Di Jeddah tu tuan-tuan, tak subur langsung, tapi bila tanam pokok boleh hidup sekarang ni. Kerana apa? Kerana ada air. Macam mana boleh hidup pokok di padang pasir yang tandus? Ini nama dia pertanian. Kalau mereka tanah tandus pun boleh tumbuhkan pokok, bumi Malaysia ni apa kurang? Kenapa pokok tidak ditanam, buah-buahan tidak ditanam? Setahun kita membelanjakan berbilion-bilion ringgit untuk mengimport makanan, buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya. Di mana tanah-tanah kita? Sedangkan Allah Ta'ala sebut kepada kita bumi ini sebagai firash. Kamu tanam apa-apa pun, kerja menghidupkan itu kerja Allah, tanam saja. Tapi kita tidak. Kita tukarkan sistem tanah kita kepada sistem industri, perkelangan yang merosakkan alam, yang merosakkan sistem tanah, yang menghilangkan zat tanah. Akhirnya pertanian tidak lagi menjadi satu sumber yang subur dan bermanfaat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala menyebut tentang kudrat ini, tentang kekuasaan Allah ini berkali-kali di dalam Quran. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Mustahil Allah itu lemah. Tuan-tuan rujuk di dalam surah Al-A'raf, juzuk yang ke-8, ayat yang ke-12, ayat 10, 11, 12. Rujuk tuan-tuan. Walaqad makkannakum fil ard waja'alna lakum fiha ma'ayish. Sungguhnya kami jadikan tempat dia manusia di bumi, dan kami jadikan pula di bumi ini kehidupan untuk manusia. Ada kehidupan untuk kita.
Kalau siapa-siapa kata Allah tidak menyediakan kehidupan yang sempurna untuk manusia, salah. Cukup saja. Udara ni pun cukup untuk kita seduh. Tak payahlah tuan-tuan takut. Kalaulah tidak ada udara, mati kita. Kalau ada udara tapi tidak ada rongga yang boleh tarik udara masuk ke hidung pun mati juga kita. Kita hidup kerana ada udara. Betul. Kalau udara ada, tersumbat di dalam, tak mati juga. Tak boleh bernapas, tercekik napas. Jantung tak boleh berjalan, tersumbat, mati juga. Walaupun udara penuh. Siapa yang menentukan benda-benda itu? Yang menentukan perkara-perkara itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Gagah. Qudrat ini termasuk sifat-sifat ma'ani, iaitu sifat-sifat yang berkaitan dengan iradat, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam. Ini dipanggil sifat-sifat ma'ani. Apa dia makna sifat ma'ani? Sifat ma'ani ialah setiap sifat yang mawujud, yang berdiri dengan yang mawujud. Bila Allah ada, sifat-sifat ini pun ada. Bila Allah tu ada, sifatnya wujud, ada pada Allah, sifat-sifat ini pun akan duduk sekali dengan Allah. Kita ada, tapi sifat-sifat ni belum tentu ada. Tuan-tuan ni ada, saya ni pun ada, tapi belum tentu saya ni berkuasa. Saya ada, belum tentu saya berkuasa. Tak tentu. Saya tak boleh bercakap. Dia ada, tapi tak boleh bercakap. Dia ada, tapi pekak, tak mendengar. Dia ada, tapi bodoh. Allah, dia ada. Sifat ma'ani ni duduk dalam sifat itu. Allah ada, dia maha mendengar. Allah ada, dia maha melihat. Allah ada, dia maha berkuasa. Allah tu ada, dia maha mengetahui. Allah tu ada, dia maha berkehendak. Allah tu ada, dia maha hidup. Berbeza dengan manusia. Ada tak dia? Tu ada. Tapi dia dah mati, tinggal mayat saja. Belum tentu dia hidup. Dia ada, tapi dah mayat. Bila sebut mayat ni tuan-tuan, dia ada dua benda tentang mayat. Benda tentang orang ada dua. Satu dipanggil ruh, satu dipanggil nyawa. Apa beza nyawa dengan ruh? Nyawa lain, ruh lain. Pagi ni Ustaz Kazim dia merapu apa, aku tak faham. Faham tak ni Makcik? Faham tak? Ustaz dia cerita petroleum lah, uranium lah, apa benda Ustaz ni. Saya cerita je. Untuk orang bijak-bijak macam tuan-tuan ni, bahasa sesuai lah saya cakap pagi ni. Tapi kalau saya pergi cakap dengan budak-budak tadika, tak sesuai. Uranium ni adik-adik, dia mana budak-budak tu faham. Sebab tu saya cakap pada tuan-tuan masalah IPP kan, pengeluar bebas tenaga. Saya bercakap penggunaan elektrik. Pergi bercakap IPP dekat orang budak tadika, tak mahu dia. Jadi saya bercakap ni sesuai dengan keintelektualan tuan-tuan. Kalau saya bercakap soal-soal yang tinggi macam ni, pergi bercakap pada budak darjah 2, nganga. Uranium tu apa mat? Uranium tu coklat hack kan, tahu tak? Dia pun tak tahu. Jadi saya tak payahlah cakap macam itu. Baik, balik kita kepada tadi, apa tadi? Nyawa dan roh. Apa dia yang dikatakan nyawa? Apa dia yang dikatakan roh? Nyawa lain, roh lain. Nyawa ialah apabila roh dan jasad bersemadi, bersebati. Itu nyawa. Selagi mana roh ada dalam jasad, itulah nyawa. Dan nyawa ni boleh habis. Sebab itu orang sebut habis nyawa. Dia tak sebut habis roh. Bila habis rohnya? Apa? Tak faham tuan-tuan. Bila rohnya habis? Tak ada. Orang akan tanya, bila nyawanya habis?
Sebab itu kita minta nyawa, kita tak minta roh. Cerita 3 Abdul, bapak mertua tu, Sidik Segaraga, yang jahat tu, Ahmad Nisbu tu. Bila dia kena jual dengan barang-barang dia dengan P. Ramlee, kan datang Haji Bakhil bawa anak-anak yatim, tolong kami, bantu kami. Ya Maulana, apa ya Maulana nak? Kami ni anak-anak yatim, kami perlukan rumah untuk anak yatim. Oh, elok sangat. Adapun tuan kedai ini berhajat nak bayar zakat, ambillah rumah ini. Kan Mak Nisbu keluar, ni bala apa pula main ni, kata Mak Nisbu. Tuan Haji, inilah orang yang mendermakan bangunan ini sebagai zakatnya. Terima kasihlah tuan, panjang umur Allah pada tuan. Dia masuk dalam bilik dengan penasihat 25%. Dia sesak nafas lah, minta nyawa, minta nyawa. Nampak tak tuan-tuan? Ahmad Nisbu dalam cerita dia tak? Minta nyawa, minta nyawa. Saya nak cerita minta nyawa lah, punya jauh kono tu, anak yatim lah apa semua. Nak cerita tentang minta nyawa tu. Dia tak sebut minta roh, minta roh. Sebab tu kalau kita accident, tak mati, alhamdulillah lah, ada nyawa lagi. Maknanya selagi mana roh dalam badan, dipanggil bernyawa. Bila kita tengok orang pingsan, kita pegang nadinya, kita pegang nadinya, ada nyawa lagi ni. Ha, nampak? Kita tak sebut ada roh lagi ni. Nyawa ni boleh mati, roh tak boleh mati. Saya ulang balik, nyawa ni boleh mati, roh tak boleh mati. Bila roh keluar daripada badan, dia masih hidup. Bila roh keluar daripada badan, dia mati ke? Dia tak mati. Dia hidup di alam roh. Dia hidup di alam roh. Di mana? Wallahu a'lam. Apa tu? Suruh berhenti apa? Roh dia tak mati, walaupun mati, yang mati nyawa tu dah habis. Roh akan hidup di alam lain. Tetapi roh akhirnya juga akan mati. Bila masing-masing sudah ditempatkan dalam syurga atau neraka. Bila semua manusia dah masuk syurga atau neraka, Allah panggilkan ruh. Maka ruh ini semuanya akan dijadikan macam seekor kambing, lalu disembelih kambing itu. Maka matilah ruh. Kata Allah, mulai hari ini kamu semua tidak mati-mati lagi, sebab ruh kamu sudah tidak ada. Ruh kamu dah mati. Tidak akan ada yang mati lagi, sebab ruh dah mati. Ruh pun disembelih macam kambing kena sembelih. Sekarang ruh orang mak kita yang dah mati, tok wan kita mati, ruh masih hidup di alam lain, bukan alam dunia. Contoh jangan kata roh orang mati balik, tak ada dah. Dia balik duduk di alam lain. Ini bukan alam dia, ini alam orang hidup. Alam roh alam lain. Ini untuk alam nyata. Dalam kitab Jauharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub, dibacakan tentang hadis roh-roh orang yang baik-baik yang sudah mati, duduk di alam roh, alam barzakh. Mereka akan berkumpul pada setiap malam Jumaat. Ruh ini akan bermesra-mesra dengan roh-roh yang lain. Disebutkan roh tu berjumpa pada malam Jumaat menyembang. Kalau ada orang yang baru masuk persatuan roh, maka roh-roh lama yang dah pencin ni pun akan berbual-bual. Kalau mereka saling kenal mengenal. Kamu pun baru sampai. Petang tadi. Oh, eloklah, kata dia. Selamat datang, ahlan wa sahlan. Memang kalau mereka orang baik-baik, mereka berzikir dan sebagainya. Ini di alam roh. Lain-lain waktu dia berehat. Macam mana Ustaz? Saya tak tahu Ustaz. Tak tahu, saya pun tak tahu. Jadi tuan-tuan balik nanti kalau mati, jumpalah alam itu. Dan tolonglah bagi tahu pada kami macam mana alam dia. Masalah dia kita tak boleh bagi tahu. Sehinggalah boleh bercakap orang yang dah mati lama dengan orang yang mati baru, jika mereka berkenalan di dunia. Bila kamu meninggal? Semalam. Oh, macam mana anak-anak saya?
Anak kamu bagus, semua universiti. Yang nombor 6 je serenti. Isteri aku macam mana? Isteri kamu dah kahwin. Iya ke? Lepas habis edah kahwin terus. Iya ke? Dengan siapa? Dengan Tok Imam. Aku dah agak lah, kata dia. Wallahualam, tu saya tambah lah ya. Baik, kita rehat sebentar, kan kita sambung lagi selepas ini. Baik, Assalamualaikum. Bagi sesiapa yang nak dapatkan CD yang saya sebutkan tadi di surah Ayun 4, CD saya yang terbaru tentang perubatan dan doa-doa terpilih, sila dapatkan di luar ya. Ikut peraturan yang saya tulis dalam nota. Wallahu a'lam.